Dan Assalamualaikum, salam kripto. Bertemu kembali di dalam rancangan Bicara Kripto bersama saya Ashraf. Dan hari ini saya nak bincang tentang satu projek cryptocurrency, altcoin, yang sangat berpotensi besar in the short run dan juga long run. Dan juga kita sekarang tengah nampak musim altcoin ni tengah bermula, kan? So ini adalah antara projek cryptocurrency yang memang bagi saya tengah perform. Cuma saya tak letak dalam coverage top 5 apa semua sebab saya lebih favor kepada yang 5 cryptocurrency yang saya cakap. Namun projek ni pun adalah projek yang agak besar dan agak berpotensi tinggi. Sebab tu kata selalunya list tu sebenarnya banyak, cuma kadang-kadang kita nak pick tu kita kena ambil top 5 ke top 3 ke. Jadi itu yang kadang-kadang tak masuk. So itu kita nak bincang tentang projek altcoin ni. Dan juga saya nak sentuh sedikit tentang isu yang saya post dekat Twitter ataupun mungkin dekat community channel YouTube berkenaan satu projek cryptocurrency daripada Malaysia yang mana mereka telah copy altcoin projek yang saya nak cerita sebentar lagi, tuan-tuan puan-puan, ya. Jadi sebelum kita pergi kepada topik utama kita, apa kata kita tengok market cryptocurrency pada hari ini. Okay, so Bitcoin 48,000. Oh, maafkan saya, dekat skrin dia tulis 46,000. Something wrong dekat coin360.com ni, sebab saya guna coin360.com untuk tunjuk dekat skrin TV ni. Harga Bitcoin dia tak sama. Jauh beza. Dia tulis 46,000 dekat skrin, tapi sebenarnya dia sekitar 49,000. So Bitcoin 48.9k, Ethereum 1.8k, USD, Cardano, Cardano turun sikit, hari tu dia pergi sampai $1, lepas tu dia turun sikit, correction lah biasa. XRP dah pergi sampai 60 sen. So hari tu siapa yang pegang lagi XRP kan, mungkin berita yang melegakan lah, So XRP pun tengah naik slowly, namun bagi saya, stand saya untuk XRP buat masa sekarang ni, short term trading okey lagi, tapi nak hold long term kena hati-hati sampai settle isu SEC, Polkadot maybe dia ada correction sikit. Binance Coin tengah naik. Dia ada sebab kenapa Binance Coin ni naik. Dia mostly related dengan new DeFi project di bawah Binance Coin ni, di bawah Binance, kan. So ini mungkin dalam video lain saya akan bincang khusus tentang Binance Coin, Litecoin hari tu naik kau-kau. Sekarang correction. Chainlink, Chainlink dia dah break dah all time high dia, cuma dia punya kenaikan ni dia naik slowly. Dia naik slowly, tu yang kadang-kadang dia macam low profile sikit. Dia macam low profile, tapi dia tengah naik lah, kan. Naik dengan keadaan yang sihat. Dia tak adalah pump kau-kau, kan. Dia naik dengan keadaan yang sihat. So kita tengok who's the biggest. Raven Coin, lama tak dengar ni Raven Coin. So Raven Coin 33%. Raven Coin ni antara coin yang memang dia perform waktu sekitar tahun 2019. Waktu bear market ni dia memang waktu tu tengah perform, Lama dah dia diam, sekarang dia tengah perform. Lepas tu Energy Web Token, Bitcoin Cash, Filecoin. So basically altcoin yang old timer ni banyak. Lisk, Wave. Kali ni kita tengok altcoin old timer ni tengah banyak naik. Ni bukan altcoin DeFi kebanyakannya. Ini altcoin old timer ni. Dia orang tengah naik balik. So berita bagus jugalah siapa-siapa yang pegang lagi coin altcoin yang pump 4 tahun lepas. Sekarang ni mereka tengah melakukan kenaikan mereka, So siapa yang tengah rugi ni? Dogecoin. Dogecoin 0.057. So macam biasa, saya dah cerita dah banyak kali, Dogecoin is pump and dump lah. Dia tak ada apa-apa fundamental. Kalau ada apa-apa berita sensasi
di dalam cryptocurrency punya space, dia akan naik. Kalau tak ada berita sensasi, then dia akan senyap, ataupun dia akan jatuh. So kita tak tahu, anything can happen Dogecoin ni. Tiba-tiba mana tahu esok ada pelakon lain pump Dogecoin ke kan. Kita tak tahulah, kita tak tahu. Tapi kalau macam ada yang nak beli ke apa, bagi saya beli waktu dia tengah down, waktu tak ada orang cerita apa semua kan. Ini hanya pandangan saya lah, bukan nasihat kewangan. Beli waktu tak ada orang cerita, sebab nanti kalau tiba-tiba ada isu ke, atau ada benda lawak berlaku dalam cryptocurrency ke, atau apa-apa benda yang tengah trending, Dogecoin akan naik, lepas tu buatlah duit, So itu adalah on the Dogecoin. Ampleforth, dia pun tengah drop. Ni adalah rebase token, dia akan selalu buat rebasing. So ini saya boleh cerita dalam topik yang separately, sebab rebase itself is topik yang agak berat juga. Tapi kalau kena caranya, memang boleh buat profit lah, sebab saya tak ada buat dengan Ampleforth. Dia ada satu lagi rebase token, nama dia Base. Yang tu memang antara yang menguntungkan lah bagi saya personally, Avalanche, Reserve Right token pun tengah jatuh kan. Hari tu saya ada post yang dia tengah naik, dan ni adalah fasa correction lah Algorand. So banyak saya nampak banyak macam DeFi dengan smart contract punya token ni tengah mengalami correction, which is good. Sebab dia tengah prepare diri dia untuk pergi ke next pumping phase dia lah. So biar mereka berehat sebentar, sebab waktu ni lah kalau siapa-siapa nak masuk, nak beli, nak buat entry position ni, boleh lagi sebelum dia pergi next kenaikan dia. Sebab lebih baik kita beli sebelum dia start naik kau-kau, daripada waktu tengah naik kita tak tahu mana top. Takut silap beli dekat top, lepas tu dia akan jatuh. Mungkin tak jatuh, dia buat correction, dan kita kena tunggu sikit lah untuk dapatkan keuntungan, So basically itu on the cryptocurrency punya market. Tak ada banyak benda yang happening sangat. Sekarang keadaan agak reda. Saya suka bila keadaan agak tenang, sebab kita boleh buat analysis, dan kita boleh buat entry kita. Kalau keadaan tengah hot, dia tengah naik tu kan, bagus. Tapi kita tak boleh, kita tengoklah berapa banyak dia naik kan. Tapi kita tak boleh buat banyak action during that time. Okay, next kita tengok Bitcoin pula. Okay, Bitcoin berapa harga dia? 48.9k. Dekat skrin dia tunjuk 45k lagi. Tak tahu apa jadi. Sorry Okay, Bitcoin sebenarnya saya nak tunjukkan on the larger scale. So ini sebenarnya just nak recap balik lah kan. So saya buat line ni since starting waktu harga dia sekitar 10k kan. So kalau tuan-tuan tengok video saya lepas pun, memang Bitcoin duduk main dekat sini. Ini adalah dia punya kita panggil support, dan ini adalah resistance line yang saya lukis. So resistance line ni once dia dah break 20k ni, resistance line ni eventually dia dah jadi support line. Support line. So apa yang saya nak tunjuk adalah ada satu trend baru yang saya nampak adalah dia bergerak secara parallel dari point yang ni, point yang dulu dia dekat 42,000, lepas tu dia buat correction sampai 29k ni. So dari point ni kepada point kita yang baru ni, ada satu pattern yang saya nampak. Pattern apa tu? Kita tengok. Bukan kat sini. Digression trend. Dia macam pergerakan dia, saya perasan dia bergerak secara selari. Bukan ni. Okey, kejap sorry. Parallel channel. So, kalau tuan-tuan perasan, ini yang kita start kita ambil dari yang line kuning ni, dan kita lukis sampai sini. So bila kita tengok dari sudut dia punya parallel line ni, nampak tak?
pergerakan Bitcoin sebenarnya kalau kita yalah, mula-mula kita tak nampak kan, tapi sekarang kita dah nampak more clearer picture on a daily chart. Sejak dia pergi dekat dekat 42k hari tu dan dia drop tu kan, ramai yang waktu ni panik ni. Sebenarnya dia bergerak dengan dalam fasa paralel. Kalau kita tengok sekarang ni, inilah yang saya nampak cerita dia. Nampak tak? Dia pergi sampai sini, lepas tu dia turun bawah, lepas tu dia naik, dia pergi sini. Sekarang dia tengah cuba nak break resistance ni dekat 49k ni, 50k ni, ya. So apa yang saya nampak ni, ada dua senario yang kemungkinan akan berlaku, iaitu satu antara dia turun balik. Dia pergi dekat 48k, dia buat correction balik. Ada possibility dia boleh buat correction sampai ke sini pun boleh juga, sampai 38k ke, atau mungkin sampai 40k. Benda ni possible. Lepas tu dia boleh pergi atas lagi sampai 52k, possible. Ataupun dia kena buat benda ni. Dia dah pergi sini, dia kena break pattern ni, pergi kat 50k lebih. 50k. So sekarang ni, buat masa sekarang, kita cerita keadaan sekarang, nampaknya pergerakan dia parallel. So sebab tu saya sekarang ni bersikap berhati-hati dekat harga 49k ni. Maksudnya sekarang ni adalah waktu untuk saya buat monitor lah. Sebab boleh jadi dia buat pergerakan paralel ni. Maksudnya dia akan cuba test lagi. Cuma dulu kita nampak dia test 42k kan. Eventually dia break. So sekarang ni mungkin dia akan test kita harga 49k ni, ataupun dia mungkin pergi 50k ke kan. Dia akan test sebelum dia break lagi ke atas. So lepas ni kalau dia nak buat satu pergerakan ni dalam masa terdekat, hopefully dia dapat break terus dan pergi ke atas. Cuma nampak so sekarang ni saya kecilkan sikit. Kita tengok dalam 4 hour chart ni. So maybe saya kena padam benda ni ke tak apalah. Kita tunjuk dulu. So apa yang saya nampak sekarang ni adalah lagi clear kot. Dia last time dia ada buat macam segitiga macam ni. Maksudnya dia tengah-tengah squeeze, kemungkinan dia akan naik atas ataupun turun bawah, Jadi apa yang berlaku adalah dia naik sikit je, sampai 49k. So hopefully waktu tu memang dari sudut psikologi kita nak dia pergi 50k, tapi dia tak pergi dan dia sekarang tengah go another line of sideway. So sekarang ni apa yang saya nampak, kalau dia break lagi, hopefully dia boleh pergi sampai 53k lah, 53k ataupun sampai 55k. So ini adalah saya punya harapan ataupun jangkaan. Kalau tak, kemungkinan dia akan go to the downside. Dia boleh pergi sampai 41k ni. Tadi saya draw yang parallel tu kan, dia kan pergi sampai 40k something like that kan. So dia boleh drop and then dia buat balik kenaikan dia ke atas. Boleh jadi. So sekarang ni bagi saya nampaknya dia macam 50-50 sedikit. Sebab bila tengok dari sudut kalau kita ambil data daripada bulan lepas macam tu, sebenarnya pergerakan dia adalah naik ke atas secara paralel. Dia belum buat lagi parabolic move yang dahsyat. Bitcoin belum lagi. So kemungkinan dia akan bergerak paralel sekejap dan dia buat satu parabolic move lah. Sebab kalau dia buat parabolic move dia ke atas, boleh mencecah 100k. Parabolic ni maksudnya move yang mendadak. Kalau dia buat move yang mendadak, kemungkinan besar dia boleh pergi sampai 100k. So itu adalah saya punya analisis for Bitcoin. Kita tengok Ethereum pula. Ethereum tak ada banyak nak cerita sebab dia menunggu Bitcoin. So sekarang ni apa yang saya draw ni, dia tengah buat satu wedge yang ke atas, tengah menirus.
So selalunya ini adalah trend bearish. Maksudnya bila dia pergi dekat sini dia akan turun ke bawah selalunya. Tapi dalam fasa bull run tuan-tuan puan-puan, apa-apa boleh berlaku. Boleh jadi dia pergi sini lepas tu dia naik atas lagi. Boleh jadi, ya. So apa yang saya nampak, mereka cuba nak break 1900 lah. 1900 ni Ethereum cuba nak break. Cuba nak break. Hopefully kalau dia break, hopefully dia pergi sampai memang kalau dari sini pergi 2K tak nampak apa sangat lah kan. Dari sudut psikologi memang kita nak dia pergi ke 2000 USD kan. Tapi kalau tengok dengan harga sekarang ke 2000 tak jauh beza. So hopefully kalau dia break, terus sampai 2.5K. 2.5K sama sinilah. Sini yang line kuning yang saya letak ni, pop dia break pergi ke atas tu. Hopefully. Hopefully sebab dia duduk main-main lagi dekat sini. So sekarang ni kita nakkan satu, kita nampak resistance level dekat 1008 dan support level ni pun sampai 1007. Gap dia tak banyak ya. Jadi sekarang ni memang tengah menunggu untuk Ethereum buat big move dia juga. Sebab memang Ethereum buat masa sekarang ni bagi saya sangat-sangat undervalued. Jadi untuk dia pump ke atas, ruang dia sangat besar berbanding Bitcoin, tuan-tuan puan-puan. So saya memang menunggu Ethereum untuk buat dia punya big move. Ada possibility untuk dia turun ke bawah juga. Sebab sekarang ni 50-50. Selalunya kalau dekat-dekat tempat yang agak apa kita panggil ni, macam agak sempit ni, selalu memang agak berdebar-debar lah antara dia turun ataupun naik. Namun saya agak kecenderungan saya lebih kepada dia akan buat kenaikan. Itu adalah kecenderungan saya. Okay, so itu on the Ethereum. So sekarang ni kita nak bincang kita nak review apakah projek blockchain ataupun cryptocurrency yang memang tengah hot. Dah lama dah dia tengah hot. Dan dia sekarang ni dalam fasa fasa kenaikan. So nama projek ni adalah Theta. Theta. Ya, saya faham. Saya adalah penyokong Arsenal dan manager Arsenal nama dia Arteta, tapi tak ada kaitan dengan Michael Arteta. Theta ni dia adalah projek basically video delivery network lah via blockchain. So kita tengok dulu in terms of dia punya overview. Kita tengok dekat website je. Kita study sikit dia punya website. Okay. So ini adalah projek blockchain yang bernama Theta Network. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang dah invest dekat Theta Network, ada yang buat profit. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. So apa mereka buat adalah next generation video delivery powered by you. So basically kalau kita tengok dari sudut market untuk video macam video streaming, video content sangat-sangat besar. Dan antara player terbesar di dunia sudah tentu YouTube. Sebab YouTube dah lama dia dah ada user base yang besar. Dan juga kalau kita tengok YouTube ni more on untuk video content. Lepas tu sekarang lately dah ada TikTok. TikTok sebab dia bawa dimension yang berbeza. Dia buat 1 minit kan. Banyak lagi. Even macam Facebook, Instagram mula integrate video di dalam social media masing-masing. Dan untuk live stream kita ada Twitch. Twitch.tv ni antara platform live stream yang terbesar di dunia lah, ya. So so maksudnya demand untuk video sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Jadi di sinilah Theta Network muncul, di mana mereka merasakan bahawa kebanyakan macam platform ni dia centralized. Dia dijaga oleh satu organisation. Dan mereka mengawal semua benda. Semua benda mereka mengawal dari sudut infra, dari sudut teknologi, semuanya dikawal. Macam ada YouTube, Facebook dan sebagainya, semuanya dikawal. Dan mereka bawa elemen blockchain supaya ramai yang dapat participate di dalam teknologi. Ramai yang boleh jadi provider untuk mengukuhkan infrastruktur. Dan juga Theta identify ada beberapa kelemahan dalam
video delivery network yang ada pada masa inilah yang centralized. Jadi mereka cuba nak menyelesaikan masalah video streaming. Kadang-kadang kalau kita buka YouTube kan, kita boleh tengok mungkin dia akan tulis buffering ke kan. Dan juga yang lagi teruk, ini pernah berlaku di mana YouTube down. Saya rasa bulan lepas ke 2 bulan lepas ada kes di mana YouTube down. So benda-benda ni menyebabkan kita tak dapat nak akses YouTube kan. So ini adalah antara perkara yang menjadi kelemahan syarikat-syarikat video delivery buat masa sekarang, dan di sinilah Teta cuba nak menyelesaikan masalah tersebut. So kita tengok dulu apa itu Teta, apa yang mereka provide ya. So Teta ni, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok sikit lah Steve Chen ni dia adalah co-founder YouTube. Dia sekarang dah bukan dengan YouTube, tapi dia lah start buat YouTube sebenarnya. Dan Steve Chen ni adalah penasihat media kepada syarikat Teta ni. Jadi di sini kita nampak lah memang Teta berada di platform yang betul dan memang dapat endorsement daripada orang besar industri video platform ya. So first of all, Teta ni dari sudut teknologi, kita tengok dekat sini. Dari sudut teknologi, mereka menyandarkan platform ni bukan dekat server yang macam centralized server seperti yang dilakukan oleh YouTube, Facebook ke, Twitch dan sebagainya. Mereka menggunakan blockchain sebagai bantuan server mereka untuk mereka buat untuk mana-mana company nak host dia punya video dan sebagainya, channel dan sebagainya, mereka provide infrastructure dia. Dan infrastructure ni bukan dimiliki oleh Teta 100%. Sesiapa pun boleh participate dalam infrastructure ni, provided diorang ada Teta token. Kena ada Teta token. So apa yang berlaku adalah, kalau kita nak go deep dekat dia punya ni, memang agak teknikal lah. Saya tak nak bagi tuan-tuan puan-puan pening. So apa yang saya boleh bagi tahu adalah, di dalam blockchain Teta Network ada 3 node. Asalnya ada 2 node. So Teta ni dia ada phases dia. Mula-mula dia buat Teta 1.0 pada tahun 2017. Waktu tu awal-awal tak ada apa sangat lah. Dan dia waktu tu ada channel Silver TV So itu starting dia. Kemudian dia buat Teta 2.0, di mana dia Teta 2.0 kalau tak silap dia buat dia launch tahun lepas lah. Kalau tak silap Januari kot. Saya tak ingat. Mungkin nanti kita boleh tengok kat roadmap dia. Dia launch tahun lepas. Di situlah dia perkenalkan H node. Asalnya dia ada validator node dan juga dia ada guardian node. Kemudian dia perkenalkan H node. H node ni yang mana community dapat participate. So untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, dekat sini dia letak macam map. Dekat mana semua node-node ni adalah dekat mana ya. So sekarang ni H node ni adalah node yang terbaru. Lepas Teta 2.0 dia perkenalkan H node. H node ni is more on data delivery. Di mana user boleh menjadi, dia panggil ayat dia relayer. Relayer maksudnya kalau saya tengok video dekat Teta, saya automatically menjadi relayer sebab saya berkongsi bandwidth dan juga resources komputer saya bila saya tengok video dekat Teta. Jadi itu adalah on the edge node. Dia adalah node yang membantu untuk buat data delivery lah. So benda itu melancarkan lagi streaming ataupun video buffering di dalam Teta. So sebab tu kalau tengok edge node ni dia lebih kurang macam P2P network yang kita tengok dekat BitTorrent kan. Kadang-kadang kita download kan dia ada seed dan apa nama satu lagi tu, alamak tak ingat pula. Seeding and leeching, something like that lah. Peer to peer network. Sebab tu bila ada seed yang banyak, kita dapat download dengan cepat kan. Konsep dia lebih kurang macam tu untuk Teta. Cuma untuk Teta, kita bukan kena download, kita kena tengok video tu ataupun kita kena stream video tu. So benefit dia, kita akan dapat T-Fuel token daripada Teta.
So more on the dia punya token ni nanti saya akan explain. Saya nak explain 3 ni dululah. So H node data delivery, Guardian node ni pula, nama pun Guardian. Guardian adalah untuk menjaga network blockchain ni daripada apa-apa aktiviti-aktiviti yang malicious ataupun aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku di dalam blockchain tersebut. So Guardian node ni tak banyak dalam 2511. So yang H node ni 12,000 ni semua adalah community. Community maksudnya macam kita, kalau tuan-tuan puan-puan buka Theta network, register as a H node pun tak ada masalah. Just stream je and tuan-tuan puan-puan akan dapat T-Fuel. Tu cara nak buat duit dengan Theta. Salah satu cara lah. Saya sebelum ni buat trading je dekat Theta sebab banyak benda nak setting tu kan, tu malas sikit. So lagi satu adalah Guardian node. Guardian node ni dia untuk jaga dan ada sekitar 2511 community. Dia sebab apa Guardian node ni lagi rendah? Sebab untuk jadi Guardian node ni tuan-tuan puan-puan kena ada Theta token dan kena stake kan ataupun simpan ataupun lock lah Theta token anda ke dalam blockchain Theta ni dan melayakkan tuan-tuan untuk menjadi Guardian node. Dan setiap kali ada aktiviti di dalam blockchain Theta network, tuan-tuan puan-puan akan dapat T-Fuel. So Guardian node function dia untuk menjaga keselamatan blockchain Theta network. Jadi Guardian node ni dia biasalah node akan sentiasa bertambah dan dia akan memberi more protection dekat blockchain Theta network. Dan yang terakhir adalah validator node ataupun dipanggil enterprise validator node. Validator ni lah yang akan validate blok-blok yang dihasilkan di dalam blockchain Theta network. So lepas validate, dia akan pergi dekat Guardian node untuk memberikan satu security lah untuk blok tersebut. So validator node ni dia ada 14. Sebab apa? Sebab yang jaga validator node ni bukan community, bukan macam kita-kita. Syarikat-syarikat besar seperti Binance, seperti Google, diorang yang menjadi enterprise validator node. Kita boleh tengok ada dekat US ni ada 3. Ini dekat mana ni? Ni dekat China. Ni ada satu sikit kecil ni, rasanya dekat Singapore kot. Dekat Singapore. Betul, dekat Singapore. So validator node ni setakat ni ada 14 lah. So maybe kalau ada syarikat-syarikat besar yang interested nak collaborate dengan Theta, validator node dia pun akan naik. So this part, since validator node ni dijaga oleh syarikat-syarikat besar, jadi dia memberikan satu confident bahawa blok-blok yang dihasilkan ni memang reliable lah. Sebab yang buat pun, yang nak menjadi validator node ni kena ada computing resources yang tinggi. So syarikat-syarikat besar of course mempunyai computing resources yang sangat tinggi. So ini basically apa yang di dalam, apa yang membuatkan apa content di dalam blockchain Theta network. Dia tak ambil konsep macam Ethereum ke ataupun Bitcoin. Macam Bitcoin dia proof of work, kena beli mesin mining dan dia buat mining kan. Yang ni konsep dia kita panggil proof of stake. Macam Ethereum pun kan sekarang buat proof of work, dia nak migrate ke proof of stake. So mereka dia buat proof of stake. Asalnya projek Theta token ni dilancarkan menerusi platform Ethereum. Kemudian mereka semakin berkembang, mereka punya capacity untuk buat blockchain mereka sendiri. So ini adalah proof of stake. Proof of stake maksudnya kita kena ada token Theta untuk kita stake di dalam node-node ni. Dan node-node ni bila dia melakukan kerja mereka akan reward semua yang stake dekat node ni T-Fuel. T-Fuel ni nanti bolehlah jual. Macam tu, So ini adalah on the dia punya network lah, on the network part. Dan berita baik untuk tuan-tuan dan juga puan-puan. Tuan-tuan puan-puan, kalau nak dapatkan passive income kan, passive income boleh menjadi Guardian node. Boleh download kalau ada Windows ke Mac OS Linux, boleh download dan boleh start nak jadi Guardian node. Ataupun kalau tak berminat nak provide security, mungkin berminat untuk jadi data delivery punya partner, partner ataupun membantulah sebagai community kan. Boleh juga jadi Theta H
node provider. So macam ni lah, earn T-Fuel by catching popular stream. So catching part ni yang mereka perlukan bantuan kita. Jadi kalau ada MacBook ataupun ada Windows, boleh download, and then tuan-tuan puan-puan boleh tengok dan earn T-Fuel token lah. Macam tu kan. Sebab untuk ni dia tak semestinya dia ada banyak cara untuk kita dapatkan income melalui Theta network ni. More on that lepas ni. So okay, ini adalah enterprise validator node lah. So kalau ada syarikat-syarikat besar yang nak partner, nak jadi dia punya validator, boleh lah. So far Google, Samsung, Binance ni semua syarikat besar. So mungkin banyak lagi syarikat yang berminat di dalam industri hiburan ataupun industri video content. Mereka mungkin boleh partner dengan Theta. Sebab sekarang ni untuk entertainment punya blockchain company, Theta is number one. So in the news, banyaklah news dah cerita pasal diorang kan. Lepas tu Lionsgate, Hollywood Studio pun partner. So partnership dia memang strong, tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini selalunya kalau saya cerita tentang apa-apa projek blockchain, saya suka tengok apa masalah yang mereka nak solve. So ini adalah dia punya problem, di mana sekarang ni ini standard pakai dekat YouTube ke atau mana-mana video platform. So content creator, so siapa-siapa buat video, dia post dekat video platform, and then dia ada centralized CDN, dan melalui CDN ni nama dia Content Delivery Network. Content Delivery Network ni dia berpusat di contoh macam YouTube, dia ada dia punya network, tapi dia adalah centralized. Kita tak boleh terlibat dalam network CDN ni. Kita tidak dibenarkan. Dan lepas tu dia pergi dekat viewers. So the whole thing is, kalau tengok dekat sini, mungkin content creator akan, let's say kalau yang dapat subscriber banyak apa semua, dia akan dapatlah payment daripada YouTube dan sebagainya. Dan juga mungkin yang ada followers banyak, advertiser akan contact diorang untuk untuk promotion lah, dan mereka bila promote barang tu dia dapat income kan. So tapi dia hanya dekat part sini, maknanya content creator dapat income, and then video platform provider dia pun akan dapat keuntungan. Tapi viewers ni yang tengok ni tak dapat apa-apa, selalunya. So apa yang Theta Network cuba nak sampaikan adalah, satu adalah bila ada centralized CDN ni, kualiti dia agak poor sebab kena buat rebuffering, dia akan ambil masa loading time dan sebagainya kan. Dan juga bila ada macam 4K, 8K, lagi kualiti untuk streaming ni jadi lebih tinggi. Jadi perlukan lagi banyak resources untuk tampung. So benda ni dia kena berkembang dengan pesat, dengan apa keperluan data kan. Tapi sebab benda tu tak berlaku, dia menyebabkan berlakunya bottleneck, dan sebab tu kadang-kadang berlakunya benda macam lagging kan. Dan dia adalah centralized. Centralized maksudnya dari sudut keuntungan, dia hanya pergi kepada content creator ataupun dekat platform. Jadi apa solution dia? So benda ni nampak simple. Bila Theta buat, itu dia. Lain macam dia punya ni kan. So apa Theta buat? Bahagian yang tadi kita tengok yang sini, centralized CDN ni yang dia pecahkan banyak-banyak. Dekat centralized CDN yang mana kita tak boleh masuk, kita tak boleh nak participate, dia bagi peluang untuk community untuk participate. So apa yang berlaku adalah, ini adalah validator dengan guardian node. Tadi yang H node pun boleh letak dekat sini. Okay. So stake Theta token and earn Theta fuel. So kalau let's say saya ada Theta token, saya pun jadi guardian node ataupun validator node lah kan, kalau saya ada syarikat besar kan. So bila saya stake, saya akan dapat Theta fuel dan saya boleh jual dekat exchange kan. Dan juga bila dari exchange akan berlaku pembelian Theta fuel oleh video-video platform. Sekarang ni
dekat Theta punya blockchain, dia dah ada few dah. Sliver TV ni sekarang dah rebrand jadi Theta TV lah. Dan dia ada CJ Hello, MBN, Samsung VR, banyak lagi platform-platform video yang dah start hosting dekat Theta punya blockchain kan. So mereka mungkin akan buat pembelian Theta Fuel. Dan Theta Fuel ni mungkin dia akan guna untuk bayar kepada content creator di dalam Theta Fuel. So ini adalah viewer dia view, dan bila dia view, dia akan dapat Theta Fuel. Dan juga bila dia buka macam yang Edge Node tu, dia boleh jadi relayer sebab dia share dia punya bandwidth dan juga computing resources, dan dia akan dapat Theta Fuel, dia boleh jual dekat exchange. So ini adalah ekonomi di dalam Theta network yang siapa-siapa pun boleh buat duit. So let's say tuan-tuan boleh buat konten. Sekarang ni konten yang tengah hot ni, nanti saya tunjuk, adalah gaming, e-sport. Sebab dia pergi angle e-sport sebab dia nampak e-sport ni memang memerlukan satu platform khas untuk mereka lah. Sekarang ramai dekat Twitch, tapi mungkin Theta nampak dia nak tap dulu demand dekat e-sport, dan slowly dia mungkin boleh berkembang dekat channel-channel yang lain. So sekarang ni let's say tuan-tuan pandai main game kan, nak tunjuk skill main game, tuan-tuan boleh jadi streamer game dekat Theta, dan tuan-tuan boleh dapat income. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan mungkin rasa macam malu nak jadi streamer ataupun content producer. Tuan-tuan just boleh tengok je. Tengok view channel yang consider yang agak famous lah. Dia akan ada simbol Theta Fuel tu. Tuan-tuan tengok dan tuan-tuan boleh dapat Theta Fuel. Cuma dia tak banyak lah. Namun tak banyak pun at least dapat something. Sebab kita tak tahu bila T-Fuel ni, kalau dekat exchange makin lama makin naik harga dia, then tuan-tuan puan-puan boleh dapat pulangan yang agak menguntungkan dalam mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa bulan. Dia ikut berapa banyak lama tuan-tuan view dekat Theta network, ya. So apa yang mereka berjaya menyelesaikan adalah, ataupun yang mereka nak selesaikan, di mana viewer akan dapat income. Sebab apa? Sebab bila mereka tengok video dekat Theta, mereka berkongsi bandwidth dan juga resources komputer mereka. Jadi atas sebab itu mereka dibayar. Okey, yang kedua adalah dia akan memberikan higher quality video, sebab ini adalah decentralized peer to peer video network delivery. So bila benda itu berlaku, lagi ramai yang tengok, lagi ramai yang participate di dalam network Theta ni, dia akan jadi lagi berkualiti, dan video punya streaming ni akan menjadi lagi smooth. So ini antaranya. Dan juga dia berjaya, dia akan reducekan cost untuk video delivery, sebab tak perlu nak ada infrastruktur yang mahal-mahal dan sebagainya. Jadi kalau contoh kalau mana-mana syarikat nak buat macam YouTube, memang pening. Kalau kita nak come up with our own YouTube, memang pening. Sebab infra untuk setup macam YouTube memang sangat mahal. Jadi bila Theta dia sediakan platform infra dia, jadi syarikat dia hanya perlu jadi video platform dekat sini. Dia tak perlu fikir nak buat infra dia, CDN lah apa, semua tak payah fikir. Dia hanya perlu host dekat dia punya platform dekat blockchain Theta, ya. So ini adalah dia punya solusi yang dia nak provide lah. So ini adalah antara syarikat-syarikat yang masuk. So macam e-sport, dia collaborate dengan Sliver TV, which is sekarang dah jadi Theta TV. Untuk VR, dia buat dengan Samsung VR. Dan untuk broadcast dengan entertainment, dia dengan MBN, dengan CJ Hello. Saya pun tak tahu dia orang ni buat apa. Dan lepas tu dia ada Pandora TV untuk music, movie dan media. Dan tengok, ni ada antara benda yang dia nak buat ni: distance learning, enterprise conferencing and peer-to-peer streaming. Ini mereka mungkin ada partner yang akan datang in the pipeline lah. So memang use case dia banyak yang boleh dibuat dekat Theta. Dan Theta ni sebenarnya sangat-sangat baru. Sangat-sangat baru. Okay, so ini kalau tuan-tuan nak tengok dia punya GitHub, maksudnya apa yang berlaku dekat dia punya network.
boleh tengok aktiviti kan. Sebab ni semua open source, transparent. Dia tak ada nak bersembunyi-sembunyi. Semua dia transparent, and boleh bacalah dia punya white paper. So 3.0 ni akan dilancarkan, mana roadmap dia? Okay, ni tak ada apa sangat. Okay, sebelum tu kita just tengoklah. Ini adalah co-founder dia lah, dua orang ni, Mitch Liu and Jiuyi Long. Ni dia punya co-founder. Memang berkredibiliti lah. Ada background dalam computer science, computer engineering kan. Lepas tu ini dia punya chief product officer, director of Tencent at the WeChat app, pernah kerja dekat WeChat kan. So memang mereka ada strong technology backing. Team dia memang besar tuan-tuan puan-puan. Memang besar sebab projek besar, jadi team kena besar lah kan. Okay, tadi start. Okay, dan lagi satu, investor dia pun banyak investor. Samsung invest, Sony invest, ni semua ni banyak ni lah venture capitalist kan. So banyak dia punya investor. Dan media advisor, nampak, co-founder of YouTube Steve Chen, dan juga lagi satu co-founder of Twitch Justin Kan. Jadi dia dapat advice daripada both YouTube dan juga Twitch punya co-founder. So memang ni lah Microsoft, Rakuten. So memang banyak dia penasihat dia pun bukan calon-calon orang tuan-tuan puan-puan, bukan calon-calon orang. Okay, so ni platform partner dia lah, Samsung VR, CJ Hello. Ni tuan-tuan boleh Google sendiri kot kalau nak tengok apa platform ni Okay, roadmap. So apa yang berlaku, ini adalah roadmap untuk tahun ni. 2.0 dilancarkan tahun lepas. Sekarang ni kita ke fasa 3.0. Tahun 2021 dia akan bergerak ke mainnet 3.0. So apa yang berlaku adalah pada Q1 ni mereka tengah develop ni TNT token, Theta Network token. So kalau macam Ethereum dia ada dia punya standard ERC20 token contoh. So Theta pun dia tengah buat something macam Ethereum sebab dia dah ada blockchain yang sendiri. Jadi dia buat Theta Network token. Lepas tu dia ada T-Fuel staking, testing. So lepas tu dia nak buat DEX on Theta blockchain, NFT marketplace. Maksudnya banyak benda yang Theta nak buat tahun ni. Itulah saya nak cerita. Lepas tu mainnet 3.0 ni, di mana waktu ni kita boleh buat T-Fuel staking and burning. So Q2 maksudnya dari April sampai Jun, within that period mereka akan buat launching 3.0. Jadi selalunya bila nak ke arah mainnet launching, harga dia akan melambung tinggi. Harga dia akan naik. So sekarang ni Theta dia tengah bergerak ke arah ni 3.0. Dan kalau kita ada T-Fuel, kalau tuan-tuan puan-puan berjaya kumpul T-Fuel kan, tuan-tuan boleh stake atau boleh stake T-Fuel, sebab dia akan buat staking dan juga burning. Kalau staking and burning ni berlaku, harga T-Fuel ni akan naik. Selalunya kalau ada staking and burning, harga akan naik. So itu antara benda yang dia nak buat. Sebab sekarang ni staking ni dia hanya gunakan Theta token. T-Fuel bukan untuk staking. Jadi apa beza Theta token dengan T-Fuel? Sebenarnya simple. Theta token adalah untuk tujuan governance dan juga staking di dalam projek blockchain dia. T-Fuel pula dia adalah utility token, di mana digunakan untuk buat pembayaran, macam-macam benda yang kalau dia rasa dia nak buat, dia nak bagi insentif, dia gunakan T-Fuel. Tapi untuk Theta token hanya untuk stake di dalam blockchain. T-Fuel ni untuk benda-benda luar blockchain lah kan. So that is more maksudnya T-Fuel ni kegunaan dia lagi banyak. Dan sebab tu harga T-Fuel pun rendah je, tak tinggi macam Theta. Tapi dua-dua token pun sebenarnya token yang akan appreciate dari sudut valuation dia lah. Ni pandangan saya. So ni banyak lah. So panjang tahun ni memang dia ada benda-benda yang dia nak buat. So sekarang ni siapa-siapa yang masuk dalam Theta punya platform, tuan-tuan puan-puan berada di fasa yang sangat-sangat awal.
So bila platform ni berkembang, sudah tentu kalau dari sudut profit akan buat profit, dan juga dari sudut income pun tuan-tuan pun boleh dapat income. Cuma buat masa sekarang user tak banyak. Kalau nak compare user dia dengan YouTube, memang tak fair. Sebab apa? YouTube dia dah lama dah. Ini baru. Cuma potensi itu agak tinggi. So who knows, kalau dia memang betul-betul dapat bersaing dengan YouTube, siapa yang masuk dekat Theta awal-awal macam sekarang ni memang akan dapat benefit yang sangat tinggi tuan-tuan puan-puan. Macam tu. Okay, sign up ya. So itu basically overview of Theta, and saya just nak tunjuk dia punya platform lah, dia punya platform. Oh, K-pop pula. So dia ada few NASA TV, dia ada few live stream lah yang akan going on. NASA adalah, K-pop lah, gaming lah kan. Saya e-sport ni tak adalah pandai sangat. Saya suka main game tapi tak ada masa sangat nak main game. So e-sport tengah berkembang kan. So dia ada, kalau tengok dekat sini belah streaming. Stream maksudnya kita boleh tengok lah apa yang streaming yang tengah berlaku. Streamer, banyak game. So kalau siapa-siapa yang tengok follower Bicara Kripto, kalau tuan-tuan puan-puan adalah gamer, memang ini adalah antara platform yang terbaik lah. Platform yang terbaik. Sebab kalau tak silap saya, Twitch pun dia kena ada dapat certain following untuk dapatkan sponsor dan sebagainya. Tapi Theta tak ada. Selagi ada orang tengok, adalah dapat something T-Fuel. Mungkin tak banyak, tapi for starting tu bagus lah kan. Lepas tu ada juga video. Ini videos ni konsep dia macam YouTube lah. Kita buat video, lepas tu kita upload. Cuma kategori dia tak banyak, gaming, blockchain, IRL kan. So kalau lagi banyak user yang masuk daripada banyak field yang berbeza, of course dia punya kategori pun akan makin bertambah. So buat masa sekarang inilah dia punya video kan. Tak banyak. Lepas tu dia ada store dia. Dan lagi satu nak tunjuk adalah, okay, sebelum ni dekat ni dia ada dia punya own wallet. Theta dia ada Theta wallet dia yang sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada T-Fuel, dia akan store dalam Theta wallet. Dan juga dia ada Theta Swap. Theta Swap ni antara perancangan Theta ni, mereka nak user ataupun content provider untuk come up with own token. Itu antara benda yang Theta dapat bagi. Di mana kalau kita nak buat kita punya own cryptocurrency, kita kena ada blockchain infrastructure sendiri, kena pandai coding macam-macam. Jadi untuk ni dia buat satu konsep di mana kita hanya perlu masukkan nama token dan juga berapa banyak token yang kita nak issue, dan kita boleh create token kita melalui Theta ni lah. Cuma sekarang ni rasanya dia tengah buat lagi on the token minting punya part. Mungkin 3.0 nanti kita boleh tengok lah extensively on that, di mana nanti content provider boleh create their own token, fan token ke, nak bagi dekat fan dia ke kan. Kan gamer kadang-kadang dia boleh buat token dia, nak bagi dekat fan dia, boleh. Just guna melalui Theta. So token tu nanti kita boleh trade ataupun kita boleh swap dengan T-Fuel. So mungkin kalau gamer yang power semua, token dia mungkin value lagi tinggi. Jadi dia boleh dapat lagi banyak T-Fuel. So benda ni pun Theta akan launch juga. So ini antara benda yang saya suka. Banyak benda dia buat tuan-tuan dan puan. Tak dan nak cover ni. Lepas tu ni Theta Explorer. So macam blockchain, dia ada blockchain Explorer. Ethereum, dia ada Ethereum Explorer. Theta pun ada Theta Explorer. So kita boleh tengok lah blok-blok yang dihasilkan kan. So ini untuk extra knowledge tuan-tuan puan-puan lah, Explorer ni. So banyak benda yang happening dekat Theta. Dan kalau kita tengok dari sudut dia punya dekat coin market cap, tengok harga dia sekarang dah 3.22 kan. So Theta ni kalau kita tengok maximum sejak dia start tahun 2018 kan. 2018 lah ada dekat sini kan. Dia start ada dekat exchange. Dan dia dari beberapa sen je tuan-tuan puan-puan.
Lepas tu pop naik. Sekarang harga dia dah dekat mana? Dekat 3.22. 3.22. So kalau nak beli Theta ni, dekat Binance adalah Theta token ni. Dan juga nak tunjuk dari sudut dia punya aktiviti developer dia pun agak aktif. Kalau tengok ni, tuan-tuan puan-puan boleh buka GitHub dia lah, GitHub Theta network ni untuk study sendiri. Tapi just nak tunjuk overview, memang dia sangat aktif. Setiap bulan ada progress, ada progress dekat dia punya blockchain, dekat dia punya teknologi, ada progress. So dia tak adalah buat lepas tu terus senyap je kan. Tak ada. Memang ada progress. Dan kita tengok juga, just nak show sedikit on the Theta punya technical analysis. Tak adalah heavy sangat, just nak tunjuk sejak dia naik tahun Disember kan. Tahun Disember dia naik dari harga berapa ni? 60 sen terus naik sampai 2.4 dolar. Dan dia buat sedikit fasa correction dan sekarang dia naik balik tuan-tuan puan-puan. Maksudnya ini adalah bull flag. So maksudnya dari sudut long term memang dia akan naik lagi. Ini baru sikit je, mungkin setiap kali dia ada buat new announcement dan sebagainya, harga dia sudah tentu insya-Allah akan naik tuan-tuan puan-puan. So buat masa sekarang saya nampak keadaan agak bullish, cuma sekarang ni ini adalah size kenaikan dia. Ni dengan ni sebenarnya sama tuan-tuan puan-puan, dia punya size. So sekarang ni mungkin dia akan pergi sampai 3.6 dan dia akan pergi bawah atau pergi sideways sebelum dia buat kenaikan lagi. So sekarang ni siapa yang beli waktu awal bulan pun memang dia tengah naik, untunglah. So memang sekarang dia dalam fasa bull flag. Ini on the short term. So nanti kena tengok. Sekarang ni kalau ada yang nak beli sekarang ni, mungkin perlu berhati-hati sebab dia mungkin akan mengalami fasa correction. Tapi tak apa, kalau tak beli pun tak apa. Just join je program dia orang. Nak jadi node provider ke, nak jadi viewer ke, nak jadi content provider ke, insya-Allah dia akan bagi T-Fuel. Cuma dia punya kadar tu mungkin berbeza lah. So basically itu on Theta network. So apa yang saya nak bagi tahu cerita lagi satu adalah ada syarikat di Malaysia yang bernama Pandosoft. Mereka copy apa yang Theta network ni buat kan. Sebenarnya kalau tengok dari sudut let's say copy kan, contoh macam Uber, dia ada Uber, ada yang copy buat Grab dan sebagainya kan. So tak ada masalah. Namun dalam hal ini dia akan menjadi masalah untuk Pandosoft kerana the whole video delivery network in blockchain telah pun dipatentkan. Buktinya saya boleh tunjuk tuan-tuan puan-puan. Buktinya adalah di sini. United States Patent, Methods and System for a Decentralized Data Streaming and Delivery Network. Maksudnya apa yang saya tunjuk, the whole infrastructure tu ataupun ekosistem Theta network telah pun dipatentkan pada date bila? September 2020. Jadi bila benda ni dah patent, kita tak boleh nak copy bulat-bulat tuan-tuan puan-puan. Kita tak boleh nak copy. Kalau copy maksudnya dia macam consider melanggar undang-undang lah, sebab benda dah dipatentkan. Dan kalau Theta nak buat tindakan kepada Pandosoft ni, mereka boleh, sebab mereka dah patentkan. Jadi memang tak boleh nak copy. Kalau Pandosoft nak juga buat, dia boleh jadi one of the video streaming provider, bukan buat the whole blockchain. Sebab the whole blockchain sekarang ni Theta yang pegang, dia dah patentkan. Jadi dia je yang boleh buat. Tak ada mana-mana syarikat boleh buat. YouTube nak buat ke apa ke, tak boleh. Dia sahaja yang boleh buat sebab dia dah patentkan their whole ekosistem atau dia punya whole teknologi punya part. Jadi bila ada mana-mana syarikat nak buat, dan kalau Theta nak ambil tindakan, mereka boleh ambil tindakan tuan-tuan puan-puan. Dan saya dah share screenshot di dalam Telegram, official Telegram Theta. Sekarang Theta dia buat in terms of
social media chatting dia buat dekat Discord. Tapi sejak beberapa hari yang lepas lah. Tapi sebelum ni dia ada official Telegram, dan mereka telah menafikan apa-apa hubung kait dengan Pandasoft. Maksudnya dia bukanlah teknologi provider, sebab dia dah ada dia punya blockchain sendiri. Kenapa dia nak buat? Kenapa dia nak buatkan untuk syarikat lain? Sebab dia dah ada dah. So the only way mana-mana syarikat nak participate adalah antara menjadi node, provide node, viewer ataupun content creator, ataupun boleh partner dengan mereka. Let's say Pandasoft dia nak buat e-learning apa, boleh partner dengan dia dan mereka akan letakkan dia as one of their partner lah. Under that, macam tadi saya tunjukkan, then okay. Tapi dalam website Theta pun tak ada apa-apa pasal Pandasoft. Dan kalau kita tengok website siapa ni yang Pandasoft pun, Theta sendiri bagi tahu dalam chatting tu, tuan-tuan boleh tengok dekat Telegram. Ini bukan saya cakap, Theta sendiri bagi tahu, bukan saya cakap. Kalau saya cakap mungkin kata ni tipu lah apalah kan. Ni Theta sendiri cakap macam ni, ini tak boleh buat sebab benda ni Theta dah pattern kan. Kalau siapa-siapa nak buat, Theta boleh ambil tindakan. Mungkin sekarang Theta banyak kerja nak buat, takkan nak buat kerja-kerja ni kan. Tapi kita tak tahu, one day kalau dia nak saman apa, dia boleh buat, tuan-tuan puan-puan. Dan juga ini semua dia copy bulat-bulat. Dia edit sikit lah, dia edit sikit. Ni, ini dia dah pattern kan, tak boleh nak tiru. Ni dah pattern kan. So ini pun dia buat juga. Kalau dia nak datang, dia boleh datang dekat Theta punya ecosystem as the provider lah dekat sini, ataupun dia jadi node. So kalau let's say dia kata dia adalah node provider dan sebagainya, fine. Masalahnya dia bukan macam tu. Macam Theta, dia ada GitHub nak tunjuk apa development yang berlaku, open source. Ini bukan open source, tak nampak pun apa-apa open source dekat website ni. About us, okay, ini semua tiru Theta ni. Ini bulat-bulat dia ambil Theta, dia letak kan. Produk ni dia tukar. Bagi saya it's fine kalau nak buat, tapi jangan buat dengan cara betul. Buat dengan cara betul. Jangan main claim je. Ni semua saya tak ada apa-apa nak komen lah. Tak ada apa-apa nak komen. Cuma saya nak komen is on that part. Saya pun malas nak cerita panjang pasal ni. Cuma apa yang saya nak bagi tahu adalah tuan-tuan puan-puan perlu berhati-hati, sebab apa yang mereka buat ni bukan saya main bagi tahu je, tak ada source apa. Ni semua bukti. Macam satu adalah Theta sendiri telah menafikan dalam grup Telegram, dan kedua adalah benda ini telah dipatternkan. Tak ada mana-mana syarikat yang boleh copy. Sebab Theta dah buat dulu. Kalau ada syarikat yang buat, kalau Theta rasa benda tu akan menjadi ancaman kepada mereka, mereka akan saman. Sudah tentu, tuan-tuan puan-puan. So kalau ada mana-mana kawan-kawan, ahli keluarga yang mungkin dikonvinskan untuk join program Pandasoft dan sebagainya, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh menasihatkan mereka untuk stop. Kalau nak buat income melalui video join terus Theta. Tak payah join mana-mana lagi. Join terus Theta. Biar kita ada community Malaysia pula dekat Theta. Itu lebih baik. Dan juga mana-mana syarikat pun boleh join Theta sebagai partner in terms of video provider. Kan macam tadi kita nampak Google VR, lepas tu kita nampak NASA TV kan, ada yang K-pop. So boleh jadi mana-mana syarikat media nak jadi partner dengan Theta, boleh. Jadi as one of their platform partner lah. Itu boleh. Tak adalah perlu buat the whole blockchain dan sebagainya, copy bulat-bulat, sebab benda itu adalah tidak sah, kerana Theta dah patternkan diorang punya blockchain teknologi. So hopefully video ini bagi manfaat kepada tuan-tuan puan-puan, dan sekiranya tuan-tuan rasa video ni berguna, jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ini, supaya lebih ramai yang tahu tentang blockchain dan juga cryptocurrency, dan untuk mengelakkan ramai yang tertipu ataupun di scam. So itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.